mengikut apa nama Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini anak murid kepada Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ya, seorang ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan di mana dia ni telah menyebut dalam kitab dia lah, dia kata manusia, umat Islam, khususan umat Islam ni melakukan beberapa pembaziran ya, mengadakan 9 pembaziran dia kata ya, khususan umat Islam lah, dia tak tuju kepada orang lain ya. Umat Islam ni telah melakukan 9 pembaziran. Itu dunia lah tu, dunia tak beri faedah, itu nafsu lah tu ya. Membazir jika tidak diamalkan untuk jalan kebaikan, ilmu pengetahuan yang bertambah, ilmu pengetahuan yang bertambah. Jadi mubazir, ilmu pengetahuan itu kiranya tidak diamalkan atas jalan-jalan kebaikan. Itu. Yang kedua amalan. Amalan membazir jika dilakukan tidak dengan hati yang ikhlas, habis mubazirlah amalan tu. Bila kita buat amalan tidak ikhlas. Dan nombor 2. Nombor 3, kekayaan. Kekayaan membazir jika dibelanjakan pada perkara yang tidak bermanfaat dan tidak diredha oleh Allah. Itu dia. Tidak beri manfaat dan tidak diredha oleh Allah. Kekayaan. Yang keempat, hati. Hati kita sendiri pun membazir juga. Membazir jika kosong daripada kasih kepada Allah. Nampak ya? Tak masuk kasih kepada Allah. Sudah saya sebut pada siri kuliah kita yang telah sudah, sampai kepada makam tauhid. Makam tauhid ni 3. Makam tauhid ni orang yang mengasahkan Allah, mentauhidkan Allah. 3, dia ada makam dia. Dia ada 3 makam dia. Makam tauhid. Makam tauhid ni ada 3. Bukan makam tauhid itu 3. Ada 3 perkara. Ya, di mana kita capai kepada makam tauhid. Ya. Yang pertama sekali, kita ridha kepada Allah. Yang kedua, kita tawakal kepada Allah. Yang ketiga, kita cinta kasih kepada Allah, mahabbah. Kalau tak capai 3-3 ni, belum ada makam lagi. Tauhid kita belum sampai makam lagi. Nampak ya? Itu paling penting. Maka itu kena ada sayang. Dan hati kita yang terakhir sekali, di antara ya, cabang-cabang iman yang tertinggi sekali, yang tertinggi sekali adalah rindu kepada Allah. Kenapa rindu? Sayang. Turun daripada rindu sayang. Tentang buka tengok dalam Usulut Tauhid Syekh Husin Nasir, kitab tu, baca kitab tu. Syekh Husin Nasir dalam Usulut Tauhid, kitab dia tulis. Dia ada sebut ya. Ya, maka kita kena sampai kepada yang kata paling tinggi rindu. Yang kedua sudah rindu itu adalah sayang, mahabbah, cinta. Jadi hati kita mesti masuk cinta kepada Allah. Cinta Allah wajib berbalas, bukan sunat, wajib berbalas ya. Pagi, petang, siang, malam kita awali dengan mukaddimah hakiki, Bismillahirrahmanirrahim ya. Makanya kita kena faham, kita kena balas balik. Rahman Allah dengan syukur, kasih Allah dengan sayang. Nampak? Dia kena ada 2. Boleh tak? Rahman Allah, Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahman. Ar-Rahman balas dengan syukur, Ar-Rahim balas dengan sayang, mahabbah. Baru jadi benda ya. Boleh tak? Hati kita mesti ada sayang. Kalau tak ada sayang, mubazirlah. Hati itu kosong ya. Tubuh badan kita ya. Yang kelima, tubuh badan kita mubazir jika tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, cinta. Apa-apa cintalah. Cinta kepada isteri, cinta kepada anak, cinta kepada suami, cinta kepada harta, cinta kepada harta benda. Mubazir jika dicurah kepada selain Allah atau melebihi cinta kepadanya. Kalau cinta tu kita lain daripada Allah, rugilah cinta, rugilah cinta ya. Kalau cinta itu
dicurahkan kepada selain daripada Allah, dan melebihi daripada Allah, cinta lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu faham ya, di mana kita kena lihat. Baik, itu yang ke-6 ya, 6. Yang ke-7, masa. Waktu, masa. Masa juga membazir jika tidak diurus sebaik-baiknya. Buang masa. Masa ada 4. Masa taat, masa maksiat. Ya, masa maksiat, masa taat, masa senang dan masa susah. Itu ada 4. Masa taat kita tambah kebaikan itu dengan sebaik-baik mungkin. Nampak? Tambah lagi baik, lagi baik, lagi baik. Kalau maksiat, kita mula mengambil masa maksiat tu, kita nilai maksiat itu dengan maksiat yang paling rendah, serta kita taubat kepada Allah. Masa senang kita bersyukur, masa susah kita bersabar. Itu artinya. Maknanya masa membazir jika tidak diurus sebaliknya, ya. Kemudian akal. Membazir jika tidak memikirkan sesuatu yang bermakna kepada agama. Akal tidak digunakan memikir kepada sesuatu untuk agama, fikiran lain daripada agama, ya. Itu kena jaga. Sehingga Nabi kata apa? Hendaklah kamu malu kepada Allah. Malulah kamu kepada Allah. Para sahabat kata, kami malu dah. Macam mana nak kata malu ni? Kami malu dah. Aurat kami tutup, ya. Banyak perkara yang aib kami tak buat. Perkara yang yang keji, yang buruk kami tak lakukan. Banyak perkara lah, Nabi kata. Yang kata malu tu, malu di akal ni. Pemikiran kita mesti bersih. Pemikiran kita mesti bersih, lurus. Fikir yang baik-baik. Ya, sampai 3 posisi akal di kepala ni. Di sini tak apa, sini nak elok. Dia dah elok baru mai tang ni. 3 di sini, kalau elok 3 ni baru mai tang ni. Takut hak buruk mai tang ni kacau. 3 lah. Akal fikri, akal gharizi, akal salimi. 3 akal. Mengikut Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, filosof Turki, ya. 3 lah. 2 duduk tang ni. Akal budi, akal nurani, 2 di sini. Dia panggil ulul albab. Di sini cantik lah. Di sini kita nak betulkan. Nak dapat PhD tang ni. Kalau PhD tu bagus ya, no? No? 3 ni. Akal fikri depan, akal gharizi belakang. Nampak? Akal salimi tengah. Al-aqlu salim fi jismi salim, kan Nabi kata. Akal yang salim pada jasad yang sejahtera. Itu Nabi dah apa? 3 akal tu kita mesti pandai. Fikir yang elok. Fikir yang menentangkan kepada mementa'arif, kepada kita mentauhidkan Allah. Fikir sampai kita pada ma'rifah yang sempurna. Tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Ya, nah, fikir. Al-Quran bawa banyak ayat-ayat suruh kita fikir. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Disuruh kita fikir macam mana unta tu Tuhan bagi jadi. Ya, apa yang ada lebih pada unta. Di antara binatang yang disuruh kita fikir manfaat dia. Unta ni semua manfaat, tak ada mudarat. Ya, Allah jadikan nyamuk lah. Dia suruh kita fikir nyamuk tu. Antara makhluk Allah yang paling mudarat, nyamuk. Yang paling bahaya, yang paling mudarat, yang paling unik, nyamuk. Nampaklah. Itu dah. Itu dah kita sebut lah. Lagi akhir-akhirnya kita lihat kepada yang ke-9. Yang ke-9, zikir. Zikir itu memang besar. Wa zikrullahi akbar. Zikir itu cukup besar, penting. Tapi mubazir jika tidak beri kesan kepada hati, tak beri kesan kepada hati. Nampak ya? Macam kita zikir tadi lah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi kita kena sebut dengan lafaz yang elok, dengan bersih. Kalau sebut tak betul jadi lain, jadi mudarat, bukan bawa kebaikan. Subhanallah, dia baca subhanallah, subah, jadi maki Allah, maki Allah, maki Allah. 33 kali duduk maki Allah setiap sembahyang. Kacau. Subun tu maki. Faham ya? Subhan.
Cepat tak apalah, ikut cepat dia lah kalau cepat, tapi kena ada lah cukup punya bunyi makhraj dia tu, jangan lari lah. Subhanallah, ha maftuhah tu masih zahir ya. Qalqalah tu kena ada, qalqalah sughra, subhanallah. Qalqalah sughra pun kena ada, ha maftuhah kena terang nyata, nampak? Baru ada manfaat subhanallah tu. Sebab Nabi kata barang siapa bertasbih 100 kali subhanallah saja, haram baginya neraka. Itu dia. Senang kata nak haram neraka. 100 kali dia baca. Orang yang ada tamak, cinta kepada janji-janji Allah, cinta kepada keridhaan Allah, cinta kepada kemaafan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan, cinta tu mengharaplah kita perlu kepada sesuatu, jadi maka kita akan dapatlah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ha maftuhah juga, mim syafawi kena zahir kepada dua bibir, mim kan, huruf bibir kan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa orang nak pergi mana? 33 kali aja, bukan 300 ya. Salah sebut, kematian bagi Allah. Sepatutnya kepujian bagi Allah. Kepujian bagi Allah, kepujian bagi Allah. Baca tak betul, jadi apa? Kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tadi pagi saya tegur di Masjid Khalid Malik, tu imam. Enta baca lagu ni yang betul tak apa makna dia? Tanya kat dia. Memang dia tak tahu makna tu bila dia baca lagu tu kan. Enta bukan memuja-muji Allah. Nah. Enta telah mencerca Allah, tu dia, nampak tak? Nah. Alhamdulillah tu jadi kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah. 33 kali minta kematian kepada Allah. Kacau lah. Semua tu beri mudarat kepada kita, dia makan kita balik. Nampak tak? Itu jadi masalah lah, ya. Kena macam-macam penyakit pelik-pelik macam tu tu kena sebut elok-elok ya. Tak mau 33 kali kod panjang kot, ambil 21. Oh panjang lagi, ambil sebelah. Nampak tak? Oh panjang lagi, tak payah tak tu, hang duduk sengap-sengap ya. Dia kena ambil faham ya, zikir ya. Ini ada sebut dalam kitab Madarijis Salikin yang dikarang tulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. 9 pembaziran yang saya baca tadi ini adalah dunia yang hawa nafsu. Itu kita nak baca ni, nak terang. Baik, sambung insya-Allah tuan-tuan. Sambung lagi ya. Dan dia kata musannif ya, adakah itu menjadi maksiat dan lazimkah daripada pengambilan itu mendapat siksa azab, dan adakah pengambilan dengan sebab perlu itu wajib atau tidak? Sebab nafsu, memang kita semua dengan hawa nafsu, kita buat kerja semua kena pakai hawa nafsu. Tak ada hawa nafsu macam mana kita nak jalan kehidupan ya? Itu penting. Ketahuilah bahawa pengambilan yang perlu itu adalah suatu sifat kemuliaan. Yang mana yang perlulah, memanglah hawa nafsu lah kita ambil sekadar perlu, sekadar kita hajat, itu yang baik. Yang kita tidak berhajat, kita tidak perlu, tak payah ambil lah, janganlah ya. Infak pula, kita ganti dengan infak. Kalau kita banyak harta kan, aku dah duit banyak, harta banyak, takkan mubazir. Manfaatkan dengan infak sabilillah, itu paling tinggi sekali ya. Pertama, beriman kepada yang ghaib. Kedua, laksanakan solat. Ketiga, infak sabilillah. 3 perkara itu diawali oleh Allah dalam Al-Quran sesudah Fatihah pada pembukaan surah Al-Baqarah. Betul tak? 3 tu Tuhan highlight awal dah. Pertama, beriman kepada yang ghaib. Kedua, laksana tunaikan solat. Yang ketiga, infak sabilillah. Awal-awal dah Tuhan sebut sebagai sifat. Itulah sifat Al-Quran yang kita kena sifati pada diri kita. Al-Huda, sifat Al-Quran ya. Faham? Baik.
Jadi maka kata musannif, ketahui bahawa pengambilan perlu itu adalah suatu sifat kemuliaan dan kami namakannya kebajikan dan kebaikan. Kalau kita ambil sekadar perlu, kita makan sekadar perlu, nampak tak? Kita tidak masa perlu, hanya sekadar perlu, itu adalah satu kebaikan. Kalau lebih, sudah jadi pembaziran. Nampak ya? Boleh jadi mudarat. Na'udzubillah. Perintah mengambil yang harus kerana perlu itu adalah suatu perintah yang mengandungi pendidikan. Dia ada satu tarbiyah. Makna kata suatu di antara perkara yang menjurus kita kepada sifat Rabbani, sifat ketuhanan. Sedangkan mengambilnya dengan keinginan hawa nafsu adalah satu larangan. Itu dia, teguran. Dan pendidikan adab kesopanan dan bukanlah pengambilan itu merupakan maksiat. Apa-apa juga yang kita lakukan mengikut tidak syara yang secara jelas, mengikut secara ma'ruf. Seumpama kita mengambil harta tidak pada jalan yang halal, kalau sudah jalan halal pula kita mubazir, ya, itu dia. Kita biar kita tak manfaatkan harta itu pun sama juga orang simpan duit banyak, simpan duit, tengok tiap bulan naik duit tu, seronok tengok dia punya saving tinggi kan, ya. Tapi kurang, tak belanja kan. Ini satu pembaziran juga. Pembaziran yang kita tak nampak, ya. Tu lah. Siapa duduk tunggu, hak hidup duduk tunggu kita. Orang tua di padam, selamat kita. Nampak lah, ya. Faraid. Tu dia, tu dia. Sehingga berlaku pada zaman Nabi Allah Musa kan. Anak saudara tu bunuh pak saudara dia kerana harta. Nampak tak? Tu lah. Ada peluang ni. Aku ni lagi orang tua ni ada, aku kena bunuh dia, mati. Aku dapat harta. Itu jadi cerita yang kata tadi ni, Nabi Musa perintah suruh cari lembu, akhirnya dapat lidah lembu, ambil lidah lembu, pukul atas mayat. Mayat tu hidup, mayat tu bercakap, siapa bunuh dia? Itu dia. Nampak ya? Itu surah Al-Baqarah tu. Itu nama surah tu, surah Al-Baqarah, ya. Itu cerita dia. Jadi makanya apabila dipengambil dengan keinginan hawa nafsu, ada satu larangan, teguran, tindakan adab kesopanan dan bukan pengambilan itu merupakan maksiat dan tidak tadi merupakan maksiat. Ya. Dan tidak dikenakan atasnya azab api neraka kalau dimanfaatkan secara betul. Tapi akan ditanya di akhirat. Yang tu yang berat tu. Kita di mahsyar besok akan berhimpunlah di mahsyar tu, akan ditanyai. Sebelum nak masuk syurga neraka, Tuhan akan tanya dululah. Nabi Allah Sulaiman paling banyak harta. Nabi Sulaiman kena lama di mahsyar. Nabi Sulaiman antara rasul-rasul yang last sekali masuk syurga. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Duduk lama di mahsyar pun satu azab juga. Ya, paksa semua barangan dia halal, masuk syurga. Tapi berdiri lama di mahsyar tu kerana duk periksa, duk teliti, duk kaji apa semua. Yang tu makan masa. Nampak ya? Dalam keadaan mana pula tu? Dalam keadaan tidak sempurna. Kadang-kadang duk telanjang, duk periksa kita duk kena telanjang, tak pakai baju. Itu dia. Yang tu kita takut mana? Tu lah. Maka dikatakan tadi ini, dan tidak dikenakan atasnya azab api neraka lah. Dia buat rumah besar, bukan dia ambil duit orang, dia ambil duit dia sendiri. Walaupun mubazir, tapi dia kena tanyalah. Lama sangatlah duduk di mahsyar, duduk kena tanya ni, hang buat besar-besar ni pasal apa? Apa hang buat? Oh, 10 bilik. Bilik mula buat apa? Bilik kedua apa? Dia tanya belum itu habis. Makan masa tu dah habis satu rumah. Duk audit kita tak habis. Tak tunggu lama. Yang tu saja. Hanya cuma kemungkinan dia akan tertahan di padang mahsyar nanti, terkena hisab, mendapat celaan dan cemoohan malu. Itu saja. Nampak tak? Ni gambar-gambar kita yang tak elok semua dia tunjuk, dia tayang. Nampak? Ini malu di akhirat. Walaupun kita dah bertaubat. Nampak dah? Kerana untuk mengambil pengadilan, bila melibatkan orang lain adalah pengadilan dan kezaliman. Maka ketika itu kita akan mendapat kaipan, kecelaan, kemalu, itu sajalah. Walaupun dia boleh masuk syurga. Ya.
Jika anda berkata apakah penahanan dan hisab yang melazim seorang hamba menerimanya, ketahui bahawa hisab itu bererti anda akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang dari mana anda mendapat rezeki. Nampak? Yang tu lambat tu. Dan pada apa anda belanjakan. Itu dia. Dan apakah yang anda mahu dengan pendapatan perbelanjaan anda itu? Apa tujuan? Ketahui bahawa penahanan itu ialah penahanan daripada masuk syurga dalam tempoh masa hisab. Di masa hisab tak boleh masuk syurga lagi lah. Duk kena tanya. Kadang-kadang kata Allah SWT, Nabi ada sahabat dalam satu hadis, kata Rasulullah, orang miskin masuk syurga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Itu dia. Ya. Orang miskin masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Tanya tengok berapa tahun 500 tahun tu? 500 tahun tahun siapa? Tahun kita ke tahun Allah? Tahun kita pun dah lama dah. Kalau tahun Allah, Allah sehari, kita 1000. Kalau Allah sehari, kita 1000 tahun. Tengok dalam As-Sajadah ada ayat tu kan. Surah As-Sajadah ada sebut. Itu. Kita tak sebut lagi. Tak pernah sebut. Sahabat tak pernah tanya kat Nabi lagi. Ya, sampai hari ini dia masih dalam keadaan belum dijelaskan. Tidak ada ulama yang menjelaskan langsung. Saya dah tengoklah, tidak ada lah dalam kitab-kitab yang saya ada lah. Kitab-kitab yang ada kat saya lah. Tu lah. Saya tak jumpa lagi lah. Saya bertanya dengan guru muallim banyak di Jawa Tengah, di Madura, di Aceh, ya, ulama-ulama besar yang saya hadapi semua. Tak ada jawapan. Nanti di akhirat tu 500 tahun ni, 500 tahun kita ke tahun Allah? Wallahu a'lam. Serah pada Allah. Nampak tak? Cuma kata dulu tu, kita tak nak bayar. Itu payah tu. Tapi ada sebut, satu hari Allah 1000 tahun kita. Tu, itu ada sebut. Ya, satu hari Allah 50,000 tahun kita, ada sebut. Dan Ma'arish ada sebut kan. Itu kacau tu. Ya. Ada kalau berdiri di akhirat 25,000 tahun, ada yang berdiri 50,000 tahun, ada yang berdiri sekadar 2 rakaat sembahyang. Itu dia. Ada yang berdiri 2 rakaat sembahyang, tapi semua di mahsyar. Ini di antara, ya. Dan yang demikian itu dalam gelanggang pergolakan kiamat antara huru-hara dan ketakutan serta dalam keadaan telanjang dan haus dahaga, nampak? Sementara nak selesai audit nak tanya tu lah, jenuh duk bogey tak pakai seluar lagi. Mana boleh bagi seluar lagi? Tak boleh. Dia salah lagi duk kena tanya. Nampak tak? Masih riman lagi ni. No? Tu tak. Dah jatuh hukum baru bagi seluar. Nampak tak? Dan yang demikian itu sudah cukup menjadi suatu bala bencana meskipun tidak dimasukkan dalam neraka. Nampak? Ya? Pasal banyak sangat harta duk kena tanya, lambat sikit lah. Nak masuk syurga lambat sikit, tapi masuk jugalah syurga lah. Kalau harta ni halal, tinggal lagi diguna secara hawa nafsu, ya, yang membawa kepada pembaziran yang kita sebut tadilah. Maka ketahui bahawa cercaan cemuhan itu adalah kerana meninggalkan adab kesopanan. Contoh, samalah seperti seorang yang diajak duduk di suatu hidangan raja. Tengok, kita di atas muka bumi ni macam berada di hidangan raja lah, ya. Lalu dia meninggalkan adab kesopanan dengan mengambil makanan semahu-mahunya dan makan dengan gelojohnya di hidangan raja tu. Nampak tak? Sah kata dia dapat peluang boleh makan hidangan raja, makan dengan gelojoh. Nampak tak? Maka semua dia akan dicemuh dan dicela kerana peninggalan pan itu harus kepadanya. Nampak tak? Itu dia. Habis dia pulun semua kat dia. Mentang-mentang raja bagi makannya, maknanya dia tak hormati, tak muliakan. Dia sedang berada dalam hidangan raja, kan? Kita pun kadang-kadang segan kalau makan dengan orang besar-besar ni kan. Kita nak gagal lebih, kita tak nak boleh ya. Kalau sama-sama kita boleh kan. Ni aku segan kata anak nah. Tak itu kan. Duduk dalam hidangan. Itu dia. Saya pernah duduk hidangan dengan Mahathir. Belum jadi tun lagi masa tu. Di Pulau kan, beli pulau. Memang khas nak jumpa kami lah. Saya pengerusi Persebaya baru. Terlibat dengan parti apa semua lah.
no? Jadi saya pun menghadap dia, duduk satu meja makan dengan dia. Itu pertama kali dapat makan duduk satu meja dengan dia, dan dapat bercakap terus. Semata-mata ada kes lah, di mana saya dipanggil oleh special branch, salah guna, tapi sebenarnya tak ada apa pun. Itu fitnah dan mengatasi fitnah, tak ada apa bersih. Alhamdulillah bersih lah, tak ada apa lah. Tapi fitnah tu begitu kuat, melibatkan. Sebab dulu ni macam tu lah, keadaan semasa dulu macam tu lah. Tu ada kira lah. Kita makan, lepas tu kita makan lah. Makan tu Allah punya segan. Kita nak duk tengok korma lah, begitu-begitu. Kita nak gagau, tak awak nak panggil lah. Dah. Dia panggil pula mana pula siha punya makanan. Ya Allah, siha tak kan? Pulau-pulau Pinang ni siha lah. Hebat lah. Tak boleh nak suap. Kita dah kena jaga adab kita lah. Baik. Maka ketahuilah tadi ini, dia kata tadi macam kita makan makanan raja. Maka pokok asal pembicaraan dalam bab ini ialah Allah Ta'ala sesungguhnya telah menciptakan hambanya untuk beribadat kepadanya, dan dia adalah kepunyaan Allah Ta'ala dalam semua segi. Maka wajib bagi hamba beribadat kepada Allah Ta'ala dalam semua segi yang dia mampu, dan dia menjadi segala perbuatannya semasa tidur, baring, makan, minum, kerja, buat sebagian menjadi ibadat dalam mana-mana cara yang dia boleh. Maka sekiranya dia tidak melakukan demikian itu, dan dia lebih mengutamakan keinginan hawa nafsu dirinya, serta dia sibuk kerana itu hinggakan dia cuai jadi kewajiban beribadat kepada Tuhannya. Jadi kita kena ada fahamlah dalam kaedah usul tauhid, kaedah usul tauhid, kita kena melalui pertama sekali kita kena tauhid kepada Allah. Kedua, kita kena beribadah melihat kepada syariat. Lepas daripada syariat, tidak hanya boleh syariat, dia mesti masuk kepada adab. Jadi kita ada tiga, pertama tauhid, kedua syariat, ketiga adab. Adab tu paling penting. Kalau tidak ada adab, syariat, tauhid habis, hilang, tak pakai. Nampak tak? Penting sebab itu ulama mengatakan al-iman at-tauhidul wajib yujibul iman. Tauhid tu wajib syar'i, bukan wajib akli. Mengikut Asy'ariyah, Maturidiyah wajib syar'i. Mengikut Maturidiyah wajib akli. Tu. At-tauhidul wajib yujibul iman. Tauhid itu wajib, diwajibkan oleh iman. Faman la imana lah fala tauhidalah. Barang siapa tidak ada iman, tidak ada tauhid. Habislah. Nampak? Tidak ada. Dia tak beriman, macam mana ada tauhid? Al-imanu wajib. Al-imanu wajib yujibu syariah. Nampak? Tidak. Iman itu juga wajib, diwajibkan oleh syariah. Baru kita masuk syariah. Kita buat amal ibadat. Ada iman, tak ada ibadat, buat apa? Orang beriman tak semayang, macam mana? Itu tidak kena. Dia kena ada syariat, kena ada semayang, kena ada perintah amal ma'ruf nahi munkar. Nampak tak? Kena ada yang wajib, kena ada yang haram. Semuanya kita terlibat. Hukum taklifi, hukum wadai sentiasa mengitari kita dalam kehidupan. Bagi petang, siang, malam kita dikitari dengan hukum taklifi, hukum wadai. Itu syariat. Hukum adat kita punya sendiri lah, tak apalah tu. Makan minum kita, kehidupan kita. Faman la syari'atalah wala imanalah wala tauhidalah. Barang siapa tidak ada syariat, tak ada semayang lah katanya, tak buat kerja-kerja perintah Allah tadi, tidak meninggal tegahan tadi ini, maka tidak ada reti dia punya iman, tidak ada reti dia punya tauhid. Nampak tak? Al-syari'atu wajibah. Syariat itu pula wajib, yujibul adab. Nampak? Itu dia. Syariat itu juga wajib, diwajibkan oleh adab. Adab penting. Faman la adabalah. Barang siapa tidak ada adab, fala syari'atalah, maka tidak ada syariat, fala imanalah wala tauhidalah. Iman pun tak ada, tauhid pun tak ada. Adab itu penting. Ini kita mengaji ni, kita adab ni. Minhajul Abidin ni kita adab.
Ihya Ulumuddin kita adab. Nampak tak? Kita tak faham, orang putih faham. Orang putih baca kitab Imam Ghazali, dia faham kitab ni apa. Syekh Muhammad Abduh, ya, 1961 di Paris, ya, bertanya kepada Arnold Toynbee, filosof British. Arnold Toynbee pun memang dia pergi seminar Al-Quran antarabangsa di Paris. Dia nak jumpa dengan Muhammad Abduh, cakap Perancis. Syarat dia kena cakap Perancis di Paris. Nampak tak? Ya. Muhammad Abduh tanya dekat Arnold Toynbee, sebab dia banyak baca buku-buku Islam, dia banyak buat kajian, dia ni salah seorang orientalis. Ya, tanya kat dia, apakah kamu pada pandangan kamu, penilaian kamu duk baca banyak buku-buku Islam ni, antara buku Islam ni buku apa yang patut umat Islam kena baca? Nampak? Muhammad Abduh tanya dekat Arnold Toynbee, tengok pandangan dia lah. Dia kata apa? Ihya Ulumuddin. Tu dia. Mana kita dia baca lah. Kita tak baca ya. Kita bulan mari ya. Ya. Terjemahan berapa jilid lah? 12 ya. 8 jilid kata. 8 jilid kot. Ya. Terjemahan dia oleh seorang ulama Indonesia. Tak baca. Dia dah baca habis. Sebab tu dia tahu nilai. Umat Islam kena baca kitab ni, dia kata, buku ni. Nampak tak? Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Itu dia. Ya. Jadi kita hari ni salah pula tak membaca kitab tu. Kononnya dalam tu banyak terdapat hadis-hadis yang bukan hadis, dia kata hadis. Ada hadis-hadis yang masuk dalam kumpulan palsu, ada hadis-hadis dhaif. Dia kata Imam Ghazali tak begitu teliti ya dalam menilai hadis. Tak betul ya. Ya. Ulama ni tengok satu hadis, kita nilai hadis ni bukan daripada sudut matan hadis saja, bukan daripada matan dia saja, daripada sanad dia. Ya. Kemudian daripada segi persamaan dia, kita lihat persamaan mesti ada dengan Al-Quran dan hadis. Kita buat bandingan. Ini keluasan ilmu para ulama, ya, ulama yang keluasan ilmu yang saja yang boleh memahami. InsyaAllah kita masuk waktu. Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Muhammad qawlan. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذا الرحمة سيدنا محمدا فضيلة وشرفا والدرجة العالية رفيع العظيم مقام حلت شفاعتك حمدا لله والصلاة والسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره وواlah. Ya. Maka di sini kita musannif muka surat 243 nah atas yang kita baca tu. Yakni sekiranya dia tidak melakukan demikian itu dan dia lebih mengutamakan keinginan hawa nafsu dirinya serta dia sibuk kerana itu hinggakan dia cuai dari kewajiban beribadat kepada Tuhannya, sedangkan dia boleh melakukan demikian itu tanpa uzur, walhal negeri dunia ini negeri untuk khidmat dan beribadat, bukan negeri untuk nikmat-nikmat dan menurut keinginan hawa nafsu. Maka pasti nanti dia akan beroleh celaan, cemoohan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab mengutamakan keinginan nafsu dan mengabaikan ibadat. Maka hendaklah anda memperhatikan asal perkara itu sebagai seorang yang cerdik. Itu kata cerdik. Cerdiknya bukan bodoh tak tahu nilai. Itu kita panggil cerdik. Yang kita cerdik ni orang yang pandai nilai. Kalau tak cerdik bukan bodoh dah. Bodoh lain. Maka sebagai seorang yang cerdik yang mendapat petunjuk, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Maka inilah jumlah yang kami mahu menerangkannya mengenai membaiki nafsu dan mengekangkannya dengan kekangan takwa. Maka hendaklah anda memeliharanya dengan sebenar-benarnya dan menjaga dengan sungguh-sungguh, nescaya anda akan berjaya mendapat kebaikan yang banyak dalam dua negeri dunia akhirat, insya-Allah. Allah jua yang berkuasa memberi pemeliharaan taufik dengan limpah kurnia-Nya. Di sini kita melihat, maka wajib bagi hamba, muka surat 242 bawah sekali, maka wajiblah bagi hamba beribadat kepada Allah Ta'ala dalam semua segi. Kehidupan dunia ni, kita kena faham hakikat kehidupan dunia ini adalah untuk beribadat kepada Allah. Allah jadikan bumi kita luas, seluas-luas bumi seluruhnya untuk manusia. Maka wajib bagi hamba beribadat kepada Allah dalam semua segi yang dia mampu, dan dia menjadikan segala perbuatannya, sama ada tidur, baring, makan, minum, kerja, buat dan sebagainya, menjadi ibadat dalam mana-mana cara yang dia boleh. Jadi kita kena faham dulu konsep ibadat. Terang, boleh saya terang sikit konsep ibadat kita nak kena faham ibadat tu apa benda, pengertian ibadat. Perkataan ibadah atau ibadah ni, dia kata banyak tarifnya berdasarkan kepada perbezaan pandangan para ahli dan maksud yang dikehendaki oleh masing-masing ahlul ilmi. Tarif di persegi lughah, etimologi, etimologi daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Erti lughah mengertikan taat. Di segi bahasa maknanya taat, menurut mengikut, menurut pun boleh, mengikut pun boleh, tunduk pun boleh, masuk dalam erti bahasa. Kalau kata bahasa tu ibadat, maknanya taat pun boleh, menurut pun boleh, mengikut pun boleh, tunduk pun boleh. Ini dapat lihat dalam firman Allah, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yasin ayat 60. Ayat 60 Yasin Apakah aku tidak pesankan kepada kamu wahai anak Adam, iaitu jangan kamu mentaati syaitan, bahwasanya syaitan itu musuh yang paling nyata bagimu. Itu di segi bahasa. Kalau kita mengambil kira, diartikan pula dengan arti doa. Boleh jadi ibadat itu juga dipanggil doa. Segi bahasa, di segi bahasa doa. Ini berdasarkan firman Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Tengok Tuhan sebut ayat ni, bahwasanya segala mereka yang membesarkan diri, sombong dan berdoa kepadaku. Doa masuk dalam ayat ini ibadati.
yang berdoa kepada aku, yakni menyeru daku untuk memohon hajatnya. Jadi dalam ayat ini perkataan ibadati di sini adalah doa. Orang tak doa tu sombong. Tentu kita kena berdoa. Orang tak berdoa kepada Allah ni sombong. Lepas tu Tuhan sebut, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, bahwasanya segala mereka yang membesarkan diri daripada berdoa kepada aku, tak payah doa. Nah, kalau gegah kita doa pun dia angkat tangan, dia jolok lubang hidung dia. Ya. Betul lah. Pakai letak tangan atas paha apa dah, atas lutut. Dia tak berhajat kepada Allah. Ulama daripada segi tauhid, mengikut ulama tafsir, ulama hadis, ulama tauhid, makna ibadat lain. Mengikut ta'rif ulama tauhid dan juga ulama tafsir, ulama hadis, ulama tauhid kata tauhidullahi wa ta'zimuhu ghayata ta'zima ma'a tadhallul wal khudu'i lah. Yang punya maksud dia kata mengasahkan Allah Subhanahu wa taala, mentazimkan Allah, membesarkan Allah dengan sepenuh-penuh ta'zim serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya dengan menyembah Allah sendirinya. Itu mengikut ulama tauhid. Dia kata al-ibadatu at-tauhidu. Bagi dia ibadat tu adalah tauhid. Ulama tauhid pegang lagu tu. Nampak tak? Mentauhidkan Allah, mengasahkan Allah adalah masuk dalam kumpulan ibadat hati. Ibadat hati ya. Nampak ya? Urusan hati ya. Dan dibuktikan dengan lisan, dengan kenyataan, dengan amalan. Bil arkan. Nampak lah tu dia. Kata Ikrimah, segala lafaz ibadah dalam Al-Quran, ni kata Ikrimah, ulama tauhid, segala lafaz ibadah Al-Quran diartikan dengan tauhid. Dia pakai satu terus ya. Semua kalimah-kalimah ibadah yang Allah sebut dalam Quran tu, kata Ikrimah, adalah tauhid. Ya. Dia berkata itu masuk dalam kertinya kerana mereka ta'rifkan tauhid dengan ifradul ma'budi bil ibadah ma'atiqadi wahdanihi zatan wa sifatin wal fa'ala. Mengasahkan Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan disembah, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala serta mengiktikadkan pula bahawa keesaannya pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhidul zat, ada tauhidul sifat, ada tauhidul af'al. Itu makna ibadat mengikut ulama-ulama tauhid dan Ikrimah. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita dengar ayat itu selalu. Tidak aku jadikan jin manusia melainkan supaya mereka mentauhidkan aku. Nampak tak? Tauhid di sini adalah ibadah. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ada sebut dalam Quran lagi. Dan ibadat kamu kepada Allah, yakni asahkan Allah, jangan kamu syarikahkan dia. Jadi bila Tuhan sebut ini ibadat kepada Allah, jangan syarikahkan dia, maka ibadat di sini adalah artinya tauhid. Ada Nabi sebut lagi dalam hadis Nabi kata ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak ibadat. Mana ibadah tauhid. Otak tu adalah merupakan satu ibadah yang mana dia perlu memakai akal. Nampak tak? Kita untuk mencari dalil. Nampak tak? Supaya kita mengasahkan Allah, dapat mentauhidkan kewujudan Allah, jangan meletakkan keasaan Allah sebagai wujud yang nafsiah. Dia mahu begitu. Sampai nafsiah, semua Tuhan. Ya, wujud nafsiah ni wujud semua. Semua Allah, bukan kita. Nampak tak? Bukan makhluk, bukan alam. Itu nafsiah tadi ya. Ta'rif ulama akhlak. Ulama akhlak punya ta'rif lain pula. Ulama akhlak kata ibadat ni al-amalu bi-ta'atil badaniyah wal qiyami bi-syara'i'. Dia kata. Saya akan ringkas ambil kupas-kupas daripada kitab sikit. Ya. Dia kita mengerjakan segala ketaatan badan. Taat badaniyah dan menyelenggarakan segala syariat hukum. Itu ibadah. Kita belajar hukum halal wal haram. Belajar fiqh kan. Ilmu fiqh yang kita belajar tu. Ilmu fiqh untuk mengatasi empat rubuk mengikut mazhab Syafi'i, al-Imam Syafi'i, mengikut ulama-ulama Syafi'ah ada 4 rubuk. Fiqh ni ada 4 rubuk. Pertama rubuk dipanggil rubuk ibadah, kedua rubuk muamalah, ketiga rubuk munakahah, ketiga keempat rubuk uqubah wa jinayah. Ada 4 rubuk ni kita kena mengaji habis alhamdulillah. Ya, dia ada lebih kurang 12 kitab.
Kalau nak mengaji fiqah, kena khatam 12 kitab tu selamat lah. Tapi tak ada kadang rombong ibadah pun tak habis mengaji. Itu dia. Rombong ibadah tak ada habis mengaji. 12 kitab tu. Dia menyelenggara tentang 4 rombong. Pertama rombong ibadah. Pecah rombong ibadah tu pula menjadi bab. Pecah pula jadi masalah. Nampak? Banyak tu. Rombong ibadah pecah jadi masalah, pecah jadi bab. Ambil bab mula. Bab apa? Bab taharah. Mengaji bab ayat tak habis, tu guru mati. Tu guru. Nampak tak? Tu guru tak mati, dia lari. Itu dia. Nampak tak? Bila nak habis lah. No? Itu dia. Ini kita nak ngaji, masjid-masjid kena ada ilmu ni lah. Guru-guru kena cari untuk mengajar ilmu ni lah. Ya. Rombong ibadah tu bagi habis. Ya. Bukan menceramah umum ya. Begitu kita hari ni jauh daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi kalau tidak di-highlightkan ilmu ini sedahaknya. Nampak? Betul lah. Itu kita faham. Dia rombong ibadah. Pertama rombong muamalah, yang kedua munakahah, yang ketiga dan juga rombong jinayah. Pasti kita ada 4 kuah. La haula wala quwwata. Kita ada 4 kuat. Kita ni ada 4 kuat. Tuhan bagi jadi 4 kuat. Al-Qawiyul Aziz, Tuhan tadi bagi jadi 4 kuat. Pertama kekuatan akaliyah. Kedua kekuatan batiniyah, perut. Ketiga kekuatan fajriyah, kemaluan. Nampak? Keempat kekuatan ghadabiyah, marah. Oleh kerana ada 4 kekuatan ni, dia kena ada 4 rombong. Tengok Imam Syafi'i punya bijak. Tulis kitab. Nampak? Nah. Dia perhalus lagi. Orang yang mula-mula tulis kitab fiqah ni Imam Hanafi lah, Nu'man bin Sabit. Tapi tidak diperincikan. Datang Muhammad bin Idris, dia perincikan dengan kaedah-kaedah sekali. Nampak tak? Dengan usul, dengan asalnya sekali. Ada usul fiqh, ada qawaidul fiqh lagi. Oh, cantik. Nampak? Tu dah. Alhamdulillah. Boleh faham Dia pendek kata 4 kekuatan akaliyah. Maka dia kena kekuatan akaliyah ni, dia mesti disuburkan dengan, dia mesti tenteramkan, dia mesti diimbangkan dengan rombong ibadah. Ibadat saja yang boleh tenangkan fikiran kita, yang boleh melaraskan perjalanan akal kita, yang boleh mencerdikkan akal kita. Nampak? Kedua, kekuatan apa? Kekuatan batiniyah, perut. Lapak ni apa saya? Boleh curi, boleh bunuh orang. Betul tak? Hari ni boleh rasuah. Dia belajar macam-macam nak rasuah ni kerana perut lah. Betul tak? Orang duk tamak, duk cari harta ni pasal perut, bukan pasal apa? Pasal perut lah. Nampak tak? Kekuatan batiniyah. Maka dia hanya boleh diimbangkan, diindahkan, diselaraskan dengan muamalah. Ada bab muamalah. Nampak? Ada jual beli, hang tak mampu beli, hutang. Ada bab hutang. Nampak tak? Kalau agak-agak hang ada barang pun, hang tak ada sempat nak guna, hang boleh pinjam. Ada bab pinjam. Nampak? Tu dia. Agak-agak hang nak pakai juga, boleh gadai. Nampak? Tu, agak-agak hang nak pakai sementara, boleh sewa. Nampak? Tengok tu. Cantik tak? Nak kasih tuan perut. Lapak juga, tak ada pergi pinjam hutang lah. Cik, saya lapak ni, hutang nasi sebungkus. Nampak? Tu dia. Aku tak ada rumah nak duduk, aku nak beli tak mampu, aku nak sewa. Nampak tak? Cuba masuk rumah orang, buat rumah haram, tak boleh nampak tak? Tak boleh tu dia. Itu kekuatan perut. Ketiga, kekuatan apa? Kekuatan farjiyah, kemaluan kita, faraj. Kekuatan farjiyah, kekuatan faraj. Kalau dibiak habis, tak kena anak bini, tak kena sumbang mahram, banyak berlaku je lah. Baru ni dia bunuh anak perempuan dia rogoh anak perempuan dia bunuh anak perempuan dia sendiri. Apa punya manusia? Orang Islam, orang Melayu, ya Allah, sampai dah tak ada, habis dah tak ada iman langsung. Binatang pun dia kena anak dia. Binatang pun kena anak dia. Dia tak ganggu, tak usik, tak ada sumbang mahram dalam binatang tau. Tu dia. Ini lebih buruk daripada binatang lagi.
Dia rogol anak dia perempuan dia bunuh anak tu pula. Lepak ke tepi jalan dengan telanjang bogel pak. Tak ada tak ada. Kena tangkap bukan susah nak tangkap begitu. Nauzubillah. Maka tu kita kena ada hukum apa? Hukum munakahah, nikah kahwin. Hukum munakahah ni dah mengajak kita kenai mahram tak mahram, nampak tak? Kenai adab aurat tak aurat kita kenai, nampak tak ya? Cara-cara etika nak masuk rumah, nak keluar rumah, nak duduk sekali, nak berjalan sekali, nak berlayar, nak musafir, semua ada hukum. Nampak dalam munakahah dia bawa. Cantik tak? Dia faham. Penghabis tu kuatan ghadabiyah, marah, kena ada marah, tak boleh lari. Nampak tak ya? Jangan sampai marah kera, marah singa, marah babi. 3 marah tu tak mau. Nak cuci 3 marah tu, nak kena atok supaya tidak jadi 3 marah tu. Kena cari melalui ilmu tasawuf lah ya. Kena cari ilmu tasawuf baru boleh cuci semua. Nampak dah? 3 marah. Baik. Nak kawal marah ni kalau tidak ada undang-undang, nak jaga marah tu pakat bunuh habis. Boleh bunuh orang, rompak, curi, boleh nampak pukul orang tanpa ikut suka. Maka adalah hukum yang kita rubu' jinayah ataupun uqubah yang disusun. Nampak tak? Empat rubu' ni disaji tulis oleh ulama dalam 12 kitab. 12 kitab. Lengkap kalau kita boleh mengaji 12 kitab tu khatam, insya-Allah selamat. Mengajilah boleh. Payahlah kita mengaji di masjid, tak jumpa lah kita orang sebab tu guru pun tak ada ilmu tu, tak habis mengaji. Tak ada. Alhamdulillah. Nampak tak? Itu dia antara. Baik, kita lihat lagi ta'rif ulama akhlak. Kita dah baca tadi. Kemudian ada lagi dia kata ta'rif ulama tasawuf lain pula. Ulama tasawuf kata ibadat ni dia kata fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Ini ta'rif yang diberi oleh para ulama tasawuf apa dia ibadah. Itu dia tuan-tuan. Nampak? Dia kena mengaji macam tu lah. Jauh banyak nak mengaji ni, yang sikit lah. Ya Allah, tu baru sebut begitu tadi. Baru duk cari ta'rif ya tu ya, ibadah ni. Ulama tasawuf punya faham ibadah, dia kata tadi seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsu. Nampak? Seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan dia punya nafsu semata-mata untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata takut kepada makam Tuhan. Dia kata fi'lu mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Boleh ya, boleh. Habis. Jadi makna kata kalau ikut ulama tasawuf ni dia ada 3 lah faham dia. Pertama, ibadat kepada Allah kerana mengharapkan benar-benar akan peroleh pahala atau kerana takut akan seksa. Ini pandangan ulama. Apa-apa ibadat kita buat kerana semata-mata kerana mengharapkan mendapatkan pahala ganjaran dan juga pahala dan takut serta pelihara daripada azab neraka. Itu satu tingkatan tapi rendah lah ni. Yang kedua, beribadah kepada Allah kerana memandang bahawa ibadah itu perbuatan mulia, dilakukan oleh orang mulia menghadap zat yang paling mulia, Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, takrimah. Dan yang ketiga, kata ulama-ulama tasawuf ni, beribadah kepada Allah kerana memandang bahawa Allah berhak diibadati, disembah dengan tidak pedulikan apa yang akan diterima atau diperoleh padanya. Tak kira pahala, nilai apa semua. Yang dia tahu kata, aku kena sembah Allah kerana Allah adalah Tuhanku, Tuhan yang Maha Agung, dan dia adalah Tuhan aku dan aku adalah hamba. Dia habis. Dia tak baca lah apa nilai pahala, dia tak baca. Ini yang paling tinggi sekali. Mengikut ta'rif ulama fiqh. Ulama fiqh kata lain pula. Nampak? Para ulama fuqaha kata ma addaita ibtigha'an liwajhillahi wa talaban li thawabihi fil akhirah. Segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala dan mengharap pahala di akhirat. Itu dia. Ulama fiqh kata begitu. Ibadat ni apa-apa pun kita buat semata-mata kerana nak capai redha Allah dan mengharapkan pahala di akhirat. Itu ulama fiqh kata. Nampak tak? Ya. Jadi perkataan ibadah ni, jadi pada perkataan zaman kita ambil perkataan ta'abbudi menjadi ibadah. Apa-apa kita buat dia ta'abbudi. Kita makan, niat makan jadi ya
semata-mata boleh berdiri tulang belakang kita, boleh bertegak, kita boleh buat ibadat kepada Allah. Aku makan ni supaya boleh tegak berdiri tulang belakang aku, boleh makan, boleh buat ibadat. Itu dia, makan tu dapat pahala. Dapat pahala makan tak? Sebab makan minum ni harus, urusan kehidupan kita ni harus makan minum, berpakaian indah, berumah besar, berkenderaan, nampak tak ya? Harus. Berkahwin pun harus. Nampak tak? Tapi kalau kita niat ada hubung kait dengan Allah, hubung kait dengan kebesaran kemuliaan Allah, ada hubung kait dengan kesyukuran, ada hubung kait dengan pengampunan, jadi ibadat lah. Nampak ya? Makan kerana Allah. Dia tentulah kita kena ikut. Kalau makan kerana Allah, kena ikut cara-cara adab dia pula. Jangan lebih. Kulu wasrabu walau tu 1000, makan minum tapi jangan lebih. Nampaklah. Itu dia. Makan pula halalan tayyiban, halal dan tayyib, yang baik. Ambil yang tayyib dan terus. Dalam halal belum ada tayyib, tapi dalam tayyib ada halal. Dia kena baca begitu nah. Itu kena antar kita nak biar faham tadi ini. Maka dia kata al-qiyamu bihaqqihi ta'ala. Itu kata makna ta'bud. Ya, laksanakan segala hak Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut faham dia tadilah. Ya. Maka itu ibadah ni ada terbagi kepada beberapa bahagian, boleh kita simpulkan dalam dua. Pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah seperti iman, solat, puasa. Nampak tak? Kedua, ibadah ghairu mahdhah seperti zakat, kafarah. Nampak tak? Contoh. Boleh ya. Kemudian dibagikan ibadah itu kepada 5 kumpulan. Banyak ni nak buang dia. Tak apalah nak bagi apa faham, nak buat macam mana. Sebab kita tahu ibadat tu apa. Gojek tu kata ibadat kita tak kerti duduk tak mana kan. Ibadah ni dia ada 5 kumpulan. Pertama dia panggil ibadah badaniyah. Pertama, ibadah badaniyah ni seperti sembahyang. Sembahyang tu ibadah badaniyah. Ibadat badan. Sembahyang. Kedua, ibadat maliyah. Maliyah ni harta benda. Yang ni seperti zakat, sedekah, infak sabilillah. Nampak tak? Jariyah, hadanah. Nampak tak? Wakaf. Itu masuk dalam kumpulan ibadah maliyah. Ya. Kemudian ketiga, ibadah ijtima'iyah. Ijtima'iyah, ibadah haji. The only haji ya. Nampak? Dia lain sikit ibadah haji. Ijtima'iyah. Yang keempat, ibadah ijabiyah. Tawaf saja. Tawaf tu ibadat ijabiyah. Nampak? Dalam haji, tawaf tu merupakan ibadat ijabiyah. Dialah yang menonjol ya, sebagai tujuan kita pergi Mekah, tujuan orang pergi umrah, tujuan pergi haji kerana tawaf. Nampak tak? Tawaf tu adalah ibadah ijabiyah dia panggil. Ya. Yang terakhir sekali, ibadah salbiyah. Ibadat salbiyah ni sama juga terlibat dalam haji, iaitu meninggalkan segala pantang larang dalam ihram ketika dalam haji dan ketika dalam sembahyang. Sembahyang ada ihram tak? Ada takbiratul ihram. Nampak? Allahu Akbar, takbir jadi ihram, kita masuk dalam ihram. Ihram apa sembahyang? Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bergerak. Nampak tak? Banyak perkara yang dibataskan sebagai perkara yang boleh memakruhkan sembahyang atau yang boleh membatalkan sembahyang. Itu masuk dalam ibadat salbiyah dia panggil. Nampak tak? Jangan duk gerak 3 kali berturut-turut, ibadah salbiyah. Nampak tak? Batal sembahyang. Itu jangan makan, jangan telan apa-apa yang ada dalam bekas sisa mulut kita dengan sengaja. Nampak tak? Itu masuk dalam ibadah salbiyah. Itu contoh. Inilah kumpulan dia tuan-tuan. Kira dekat tu lagut, nanti panjang umur, panjang cerita. Kita jumpa lagi bulan depan. Kita boleh perpanjang lagi perkara ni. Cuma habaq mukadimah aja baru tu. Kalau bersilat dapat 4 baru. Baiklah nah. Belum pergi ke mana lagi nah? Boleh nah? Insya-Allah aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.